Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saudari pengerusi yang dihormati, ini pun satu latihan juga supaya masa depan terbiasa bercakap di hadapan, kan. Yang dikasihi Puan Hajah Syakirah binti Ahmad, Puan Pengetua. Bagi yang menonton ni seluruh Malaysia ni, kita dalam kursus kepimpinan pengawas 2021 bagi sekolah menengah kebangsaan agama perempuan Alawiyah Kangar Perlis. Sekolah ni saya cerita untuk yang tengok seluruh Malaysia ni, seluruh dunia lah, orang Malaysia mana ada. Dia berjiran dengan Masjid Alwi. Jadi siapa yang main Masjid Alwi mungkin sebelum ni tak perasan tentang sekolah ni, next time dia datang, dia boleh notice ada sekolah di sebelah Masjid Alwi ni. Para guru, kepimpinan pelajar, kepimpinan masjid, para pelajar sekalian, saya hari ni pohon maaf sebab saya terlewat sampai tadi 2.10 2.7 minit. Patut saya sampai pukul 2. Hari ni hari sibuk sikit. Pagi saya bangun, saya sampai pejabat, banyak surat, kemudian nak selesaikan surat itu apa macam-macam lagi, kena pergi temuduga tauliah untuk perlih ni. Ada 20 lebih orang yang temuduga daripada latar belakang macam-macam. Alhamdulillah, perlih ni banyak ustaz-ustaz seluruh Malaysia ni pakat nak main duduk perlih. Daripada Terengganu, daripada Pulau Pinang, daripada negeri macam-macam, Kuala Lumpur, semua pakat pindah nak main duduk di perlih. Minta tauliah nak mengajak di masjid-masjid di perlih. Syukurlah di sudut tu banyaklah ustaz kita, tak kira lagi pensyarah kuibs lah, apa lagi yang baru masuk. Lepas sana saya datang ke sini. Lepas dari sini ni saya nak balik tengok sikit teks apa ni, ada jemputan lah, apa JAKIM lah, apa semua ni. Lepas tu ada masa sikit saya nak kena pergi kayuh basikal untuk petang ni. Lepas kayuh basikal tu saya kena balik awal sikit, mandi apa semua. Di pejabat saya tak boleh balik rumah dah, nak kena mari kuliah di sini pula. Pak Ya duk tunggu balik kuliah maghrib ni. Kuliah ni kalau tak ramai nanti komplain. Pasal penonton pun agak ramai di seluruh Malaysia dan juga yang hadir pun ramai. Kuliah malam ni Pak Ya, kita nak kena berhenti elok-elok, Aisyah kena berhenti. Sebab pukul 9 saya ada dinner dengan Tuanku Raja Perlis, Datuk Muhammad Chan. Restoran tu dia buat dinner untuk Perlis ni, dia jemput tuanku dan saya termasuk jugalah. Jadi kalau sempat sertai program buka puasa dengan Pak Ya sekejap lagi. Saya pun tak ada makanan apa lagi, boleh sertai Pak Ya punya buka puasa. Okey, sajalah goreng dulu sebelum mula. Saya tengok perkataan leadership ni peringkat besok ni, bila adik-adik, anak-anak ni membesar, dia akan ingat program leadership yang dia lalui. Saya pun lalui juga dulu macam ni lah. Yang last leadership ialah saya dijemput oleh kerajaan UK, British UK Foreign Office. Dia pilih 16 orang seluruh dunia untuk pergi program
International Leadership Program di bawah Foreign Office UK. Jadi saya dipilih daripada Malaysia, saya 16 lagi 15 negara-negara yang lain, Australia, macam-macam lah. Dalam program itu, yang tu kerajaan UK yang buat. Dalam program tu istimewa. Dia jemput saya sampai sana, dia bagi first class kapal terbang sampai sana, sediakan BMW seorang sebiji, pegawai dan semua. Dan kemudian kami 16 orang ni dibagi duduk penempatan program di hotel yang paling baik, duduk di rumah Prime Minister nombor 10 di London, daripada pagi sampai petang. Kemudian boleh masuk di Istana Queen, Buckingham Palace, Queen. Yang lain mesyuarat dengan menteri-menteri, duduk dengan menteri. Ada lagi gambar saya dengan Boris Johnson, sekarang jadi Prime Minister UK. Dan dalam program tu orang semua introduce dia ni timbalan Gubernur Ukraine, yang ini interview diri dia sebagai ahli parlimen, MP Australia, ada daripada Austria, daripada macam. Bila mari peringkat saya susah, saya kena introduce I'm Mufti. Jadi saya nak kena elaborate pula what Mufti is. Mufti itu apa? So nak kena cerita Mufti, the duty of Mufti, the role of Mufti in our state or country. Banyak benda. Tapi leadership lah. Dia cerita yang tu, dia deal. Itu dia orang punya peringkat antarabangsa, kerajaan-kerajaan besar. Saya juga pernah mendapat program yang sama, jemputan daripada White House, Amerika. Tapi saya tak pergi masa tu sebab musim bulan puasa. Dan banyak jugalah leadership ni orang selalu buat. Tapi saya nak cerita, sebelum saya nak cerita leadership ni, saya nak cerita kita dulu. Dengar cerita saya ni, anak-anak ni. Di dalam hidup ni, kita mungkin ada leadership, pengalaman, keupayaan, kepandaian bercakap, berucap, kepimpinan. Tapi hakikatnya yang menentukan kejayaan hidup kita akhirnya di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Saya jumpa ramai juga kawan-kawan yang dahulu di sekolah nombor 1, pegang banyak jawatan. Tapi bila masa berjalan 20 tahun, saya tengok jumpa semula, bukan saya kata tak bagus, tapi dia taklah menjadi seperti mana yang kita agak masa kita kecil dulu. Dengar apa yang saya, ingat apa yang saya sebut ni. Nanti apabila masa datang ke hadapan, mungkin ia tidak jadi seperti itu. Maka kita tidak boleh hanya bergantung dengan kepandaian kita saja. Bahkan kita tak boleh bersama sekali bergantung dengan kebijaksanaan kita. Kerana itu hanya sebab musabab saja yang akan menjadikan kita berjaya pada masa depan ialah apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu setiap hari kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah memberikan kekuatan masa depan, menjadikan kita orang yang berguna, bermanfaat dan dapat menjadi hamba-hambanya yang saleh. Kalau kita menjadi hamba Allah yang saleh, kita jadi apa pun tak apa. Tapi kalau kita tak jadi saleh, kita jadi apa pun jadi masalah. Sekurang-kurangnya kita dengan Allah, mudah-mudahan kita satajudini insyaallahu minas salihin. Kan kita baca kan dalam Al-Qasas kan Syekh di Madian tu pada kata Nabi Musa, engkau akan dapati aku ini insya-Allah di kalangan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Jadi itu dahulu yang mesti kita minta pada Allah pada masa hadapan. Kerana yang ada ni
semua ni tingkatan berapa ni? 5, ada 5. Siapa yang baru habis SPM? SPM, peperiksaan apa pun, saya selalu sebut pada pelajar, sebab musabab kejayaan kita. Tetapi kejayaan yang sebenar kita tak tahu, berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang kita doa pada Allah, ya Allah, bagilah aku ni berjaya dalam peperiksaan ni. Mak kita doa. Kita dah buat dah sebab musabab. Kita baca, kita apa? Tiba-tiba datang peperiksaan, tidaklah seperti yang kita harapkan. Tapi kita sebagai hamba Allah, jangan kita anggap Allah tak terima doa kita. Allah terima doa kita. Kerana Allah janji Dia akan terima. Ud'uli astajib lakum, doa pada aku nak terima. Tapi kita kata dulu doa minta, tengok-tengok SPM korang A. Kita minta kejayaan. Hari kejayaan belum lagi tiba. Hari keputusan periksa tiba dah. Baguslah kalau kita dapat bagus. Kita pun harap yang bagus. Tapi orang yang tak dapat bagus setelah dia berusaha, dia berdoa, dia belum tentu tidak ada masa depan. Ada juga orang yang masa periksa biasa, tapi bila ke depan nanti dia menjadi orang yang luar biasa. Mak dia doa, ya Allah, bagilah anak aku ni berjaya dalam SPM ni, dapat straight A. Tengok-tengok tak straight A. Kalau mak dia kurang faham, mak dia rasa macam doa tak dimustajabkan. Tapi kalau mak dia, cikgu dia faham, dia tak akan kata macam tu. Dia tak akan sangka begitu pada Allah. Kerana mungkin lepas 5 tahun, 10 tahun, apa yang menjadi harapan mak dia benar-benar terjadi. Kerana untuk manusia berjaya, bukan saja keputusan SPM. Banyak lagi. Kenapa kita minta nak berjaya dalam peperiksaan? Kerana kita tahu itu salah satu dari sebab musabab membolehkan kejayaan. Tapi ia bukan keseluruhannya. Sebab tu bila cikgu ni di sekolah ni, dia tak kisah. Dia memang nak anak murid dia banyak A, tapi dia nak anak murid dia menjadi insan yang baik. Kalaulah cita-cita cikgu hanya untuk melihat anak murid yang dapat straight A dan banyak A, maka cikgu tu kejayaan dia setiap tahun hanya beberapa orang sajalah. Tapi seorang cikgu, seorang guru, seorang pelajar di sekolah, bukan itu saja yang kita belajar. Kita belajar budi, kita belajar akhlak, kita belajar adab, kita belajar kehidupan, supaya kita tahu bagaimana nak hidup. Kalau kita tengok adik-adik, anak-anak yang duk ada hari ni duduk di dalam saf yang elok dalam masjid ni. Ini nampaknya simple, tapi kalau kita tak ke sekolah, kita tak pandai nak atur ni. Sebab itu orang kata kenapa orang Malaysia bila pergi Mekah disiplin dia. Adalah yang tak disiplin tu, tapi kebanyakannya berdisiplin sebab ada pendidikan, pernah ke sekolah, tahu bagaimana nak beratur, tahu bagaimana nak baca peraturan, tahu bagaimana nak menggunakan barang, tahu bagaimana nak guna tandas yang betul. Pendidikan bukan soal peperiksaan sahaja. Pendidikan soal membentuk diri kita. Begitulah kepimpinan. Kepimpinan soal membentuk anak-anak ni. Dengar apa yang saya bagi tahu dan simpan apabila besok dewasa. Kadang-kadang anak murid, saya juga pernah mengajar sekolah. Sebelum saya menjadi pensyarah universiti, saya balik daripada Jordan, kemudian saya pergi kerja sekejap di sebuah sekolah. Sekolah yang saya kerja tu, dia bukan sekolah macam ni. Ini sekolah orang baik-baik. Banyak kes-kes budak bergaduh, pukul kereta guru besar, gangster, polis masuk sekolah. Tapi saya tanya cikgu-cikgu, dia kata anak murid yang nakal ni
2-3 tahun bila keluar jumpa cikgu dia di pasar malam dia apa, mari cikgu. Kalau dia jual rojak pun dibagi kat cikgu dia. Kerana kadang-kadang dia nakal seketika, tapi telah terbentuk adab dan kesantunan dalam diri dia. Di situ peranan kita bersekolah. Balik kepada tajuk tentang kepimpinan. Sebelum saya nak cakap tentang kepimpinan, saya nak cakap satu hal. Pertama, bukan semua orang boleh jadi pemimpin. Kita kena akui. Kalau tidak, semua orang nak jadi pemimpin. Kalau dia jadi pemimpin, boleh gawat kalau dia tak berkemampuan. Di negara kita, oleh kerana jawatan jadi pemimpin politik ni satu keuntungan seketika. Hari ini pun orang masih melihat sebagai keuntungan. Ramai orang yang berebut nak jadi pemimpin. Kerana dia bukan fikir untuk memimpin. Dia fikir kalau jadi pemimpin, kaya, ada kereta besar, rumah besar, pengikut semua ikut, boleh mudah bagi duit ke orang. Akhirnya kita menghadapi suasana yang kelang kabut di segi kepimpinan. Pemimpin nampak macam hebat, kereta besar, pakaian hebat, otak kosong. Kita sukar mencari pemimpin yang penuh dengan idea-idea yang bagus. Bahkan kadang-kadang kita lihat kepimpinan dalam negara kita ni, dia jadi macam pak lawak pula. Bercakap kita nak tergelak ke dia, bukan kerana kita sangka dia pandai. Dia menjadi macam maharaja lawak pula. Orang boleh gelak dengan video dia bercakap. Kepimpinan ialah soal keupayaan diri memimpin orang lain. Dan memimpin itu tidak sama. Ada manusia memimpin di sudut idea pemikiran dia, di dalam pengurusan negara, ada dalam pengurusan keuangan, ada dalam pengurusan ketenteraan. Dia mungkin kira duit tak pandai, tapi di medan perang dia pandai. Dia mungkin di medan perang dia pandai, tapi bagi dia takbir masjid dia tak pandai. Dia mungkin takbir dewan dia pandai, tapi urus masjid dia tak pandai. Dia mungkin urus masjid dia pandai, kita bagi dia urus kedai, rugi. Dia tak pandai. Setiap orang ni ada talents dia. Apabila dia ada bakat kepimpinan, berbeza-beza pula talents kita. Sebab tu kita tengok, kita ni pandai apa? Dikatakan Omar bin Abdul Aziz tulis pada anak dia, bukan hadis tapi kata-kata dia, rahimallahu ra'an arafa qadra nafsihi. Allah merahmati seorang yang mengetahui kadar dirinya. Kita tahu kita kadar kita apa, jadi kita buat melalui kadar kita. Jadi bila kita nak ambil amanah, nak ambil tanggungjawab, kita ukur apa kemampuan kita. Kedua, kepimpinan, bila kita diberi jawatan pemimpin ataupun kita diberi kelebihan menjadi pemimpin, sebenarnya ialah kurnia Allah pada kita bagi membolehkan kita melakukan amal dan bakti, bagi membolehkan kita melakukan amalan saleh. Saya selalu ulang, siapa dengar ceramah saya ulang kata-kata ni, saya suka. Bukan hadis, tapi disebut di dalam Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir, dalam buku sejarah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ni dia ada isteri, salah seorang isteri dia nama dia Ummu Kalsum binta Ali bin Abi Talib, anak Sayyidina Ali, isteri kepada Umar bin Khattab. Bila Umar bin Khattab pergi tengok pada tahun yang kemarau tu, dia pergi tengok khemah-khemah ni,
Ada khemah tu wanita yang nak bersalin, nak melahirkan anak. Jadi dia tanya suami dah, ada orang menguruskan? Dia dah tak ada. Dia balik jumpa isteri dia. Nama apa isteri dia tadi? Nama apa? Nama apa? Ummu Kalsum. Ummu Kalsum. Orang Melayu ni panggil Kalsum lah. Lama-lama dia panggil Sum. Habis ya. Okey. Ummu Kalsum ni saya kata anak siapa tadi? Anak orang hebat tak? Saya suka apa yang Omar kata pada isteri dia. Dia kata, Yabnatal akramin, wahai anak orang yang mulia-mulia. Hal laki fi khairin saqahu Allahu laki. Adakah engkau mahu satu kebaikan yang Allah bawa kepada engkau? Maksudnya apa? Dia tak cari nak tolong urus tu, tetapi tiba-tiba ada peluang untuk dia buat kebaikan dengan menguruskan orang nak lahirkan anak. Kita pengawas di sekolah, kita tak lantik diri kita, cikgu panggil, lantik kita. Bila cikgu panggil lantik kita, sebenarnya suatu kebaikan yang Allah bawa kepada kita. Macam kita kadang-kadang orang kan, kita duduk, tiba-tiba ada orang meminta bantuan kat kita. Cik, saya susah. Tengok dia susah sungguh. Kita kadang-kadang nak kena cari orang susah. Allah bawa orang main minta kat kita, memang dia susah. Senanglah kita mencari sasaran untuk memberikan sedekah kita. Kadang-kadang kita tengok, dulu ada seorang tokoh agama, ramai orang datang. Jadi tokoh agama ni macam tu lah, ramai orang datang. Hari cuti pun, ya Allah, buka-buka mata lepas mayang subuh, ada orang main rumah. Dan orang main rumah sambung menyambung, sambung menyambung, sambung menyambung. Tu isteri dia kata, ramai orang main rumah kan. Semua peruntukan-peruntukan yang ada ni tak sempat lah nak beli benda lain, nak beli makanan untuk tetamu lah dulu. Dia jawab, dia kata, kita bersyukur kerana Allah bawa mereka datang ke rumah kita untuk kita jamu. Kalau Allah suruh kita pergi cari mereka jamu, kan lagi susah. Macam itulah kita ni. Kita kadang-kadang nak sumbang untuk sekolah, Allah takdirkan kita dilantik satu jawatan. Dalam konteks anak-anak ni jadi apa? Jadi semua pengawas kan ni? Ada yang bukan? Kena ada yang tak kuning. Ha? Oh, okey. Okey. Artinya apabila Allah bagi peluang kepada kita, kita kena guna peluang ni. Orang lain mungkin, kita mungkin buat kerja satu, kita rasa macam orang lain tak kena pun, aku kena. Allah bagi peluang buat pahala. Tengok kawan-kawan kita, bantu cikgu kita. Berapa dah saya cakap? 2, 3. Yang berikutnya, ada sikit masa, saya akan buka masa soal jawab. Besok bila kita besar, kita terlibat macam-macam, kita kena ingat Tuhan. Agama tak suka kita tamak kepada jawatan. Agama tak suka. Agama melarang kita tamak kepada jawatan. Tamak kepada jawatan ni, dia teringin nak jadi pemimpin, bukan kerana dia nak khidmat macam tadi. Sebab dia rasa apa? Dia rasa syok. Orang pandang tinggi kat dia.
dia ada kedudukan, dia boleh bangga. Agama tak suka yang ni. Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi kata, innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah fa ni'mal murdi'ah wa bi'sal fatimah. Nabi kata, kamu ni suka sangat dapat jawatan, sedangkan nanti satu penyesalan pada hari kiamat. Jawatan itu seronok, bahagia pada permulaannya, derita pada pengakhirannya. Yang ni kalau orang buat tak betul lah. Jadi orang semua nak jawatan. Nanti kita tengok kan, semua orang nak. Ada orang cita-cita nak satu jawatan tu, dah berpuluh tahun kita duk dengar dia nak cita-cita tu. Macam-macam benda dia buat kerana nak dapat jawatan tu. Sampai kita pun heran, dia tak letih ke? Kan? Duk mimpi nak jawatan tu lah. Pagi petang ada peluang, mesti dia habaq dia nak jawatan tu. Kita pun sampai daripada kecil kita dengar sampai besar nak benda yang sama. Tapi Nabi kata ada manusia ni memang dia suka jawatan. Adalah orang yang tak minat, tapi kebanyakan tabiat manusia ni dia minat benda macam tu. Tapi Nabi SAW dia ingatkan kita. Dia kata, fa ni'mal murdi'ah wa bi'sal fatimah. Hak mula-mula aja seronok, penghujung menyesal. Bila kalau tak menyesal di dunia pun menyesal bila di akhirat. Seorang sahabat yang Nabi SAW sayang, nama dia Abu Dzar Al-Ghifari. Pernah dengar nama? Pernah tak? Pernah kan mengaji sekolah agama? Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar ni dia orang apa? Orang serius dia. Orang maksudnya dia zuhud. Dunia-dunia ni dia tak mau. Dia tengok orang tu datang, Nabi lantik. Orang ni datang, Nabi lantik. Orang ni datang, Nabi lantik bagi jawatan. Jawatan ketua kaum dia lah, ketua bahagian nak pungut zakat lah, ketua bahagian nak ambil tentera lah. Dia kata, ya Rasulullah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya Rasulullah, ala tasta'miluni, wahai Rasulullah, tak mau kau lantik saya juga? Dia pun teringin lah, bukan dia nak commission projek kerajaan ke apa, tak. Dia tengok Nabi lantik orang tu, lantik orang ni. Hadis ni siapa riwayat? Abu Dzar sendiri. Dia cerita, ya Rasulullah, ala tasta'miluni, wahai Rasulullah, tak mau kau lantik saya? Kata Abu Dzar, fadaraba ala mankibi. Fadaraba mankibi. Nabi tepuk bawah Abu Dzar. Nabi kata, Nabi sayang kat Abu Dzar ni. Nabi pesan kat dia. Nabi kata, ya Abu Dzar, innaka dha'ifun wa innaha amanah wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadamah illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alayhi fiha. Wahai Abu Dzar,
engkau ini dhaif. Sedangkan jawatan itu adalah amanah. Dia pada hari akhirat kelak kerugian dan penyesalan, melainkan orang yang mengambilnya dan menunaikan tanggungjawab atas jawatan itu. Abu Dzar, dia bukan dhaif iman. Abu Dzar bukan dia dhaif kepimpinan, bukan dia dhaif tubuh badan, tapi dia dhaif kepimpinan. Sebab tu kalau orang tu ustaz, belum tentu dia boleh memimpin. Orang tu cakap pandai, belum tentu dia boleh memimpin. Kepimpinan kena ada skill of leadership, kena ada skill kepimpinan. Bukan semua orang mampu memimpin. Jadi apa skill kepimpinan? Ahli-ahli, saya cakap lambat-lambat nak bagi boleh tulis. Ahli-ahli politik Islam dipanggil urus takbir Islam, as-siyasatu asy-syar'iyyatu, as-siyasatu syar'iyyah. Al-Imam Syekhul Islam Al-Imam Ibn Taymiyah, dia tulis satu buku, As-Siyasatu Syar'iyyah fi Islahi Ra'i wal Ra'iyyah. Politik Islam, urus takbir Islam dalam membaiki rakyat dan pemerintah. Dia sebut ciri pemimpin ni, hak Quran sebut. Siapa baca surah Al-Qasas, dia cerita Nabi Musa. Surah Al-Qasas dia cerita daripada mula Nabi Musa, mak dia campak dalam sungai, lepas tu diambil oleh ahli Fir'aun, kemudian tu disusukan, kemudian dia besar, kemudian dia terlibat memukul satu orang, kemudian dia lari ke Madian, kemudian dia jumpa 2 orang gadis. Saya nak ringkaskan, ada kuliah saya yang cerita itu, tapi selepas dia tolong cedok air tu, dia pergi ke Madian. Dia pergi ke Madian sampai letih. Daripada Mesir dia berjalan jauh, letih, sampai tak boleh nak buat apa lah. Tapi semangat Nabi Musa ni, dia tengok ramai orang pengembala kambing ni duk cedok air, tak bagi peluang pada 2 orang perempuan ni cedok. Dia tolong 2 perempuan ni, bukan kerana dia nak mengorak dah. Dia tolong. Dia Musa ni, dia tak boleh sabar kalau tengok orang kena zalim. Itu dia punya semangat dah. Dia tak akan biar. Lepas tu dia rehat, exhausted, letih betul. Lepas tu saya ringkaskan cerita tu, datang budak perempuan tu bagi tahu bahawasanya pak dia panggil untuk bagi upah supaya di atas dia tolong ambil air tadi. Dia di Madian. Madian ni di mana wallahu alam. Sebahagian kata Madian tu di Jordan. Di Jordan. Di Jordan ni, saya duduk Jordan dulu, belajar di Jordan, adalah tempat nama Madian. Di situ ada kubur Nabi Syuaib. Sebahagian ahli tafsir kata lelaki itu ialah Nabi Syuaib. Syekh Qutb, dia tafsir dalam Zilalul Quran, dia kata Nabi Syuaib pada awal, kemudian dia tarik balik, dia kata bukan Nabi Syuaib. Sebab kalau Nabi Syuaib, tentu mereka tak buat macam tu ke anak perempuan dia. Yang pentingnya ialah budak anak salah seorang daripada gadis ini, dia telah sebut kepada bapa dia, ya abati istajirhu, wahai bapakku, ambillah dia ni bekerja. Siapa dia? Dia tu siapa? Nabi Musa alaihissalam. Tapi perkataan dia yang Allah rakamkan dalam Quran yang berikutnya itu menjadi garis panduan dalam kepimpinan. Dia kata, inna khaira man istajarta al-qawiyul amin.
Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sebaik-baik orang yang engkau ambil untuk bertugas nak bagi orang kerja ni, al-qawiyu al-amin, yang kuat lagi amanah. Jadi dia ada dua ciri untuk satu orang tu kita ambil bertugas tu, termasuklah nak jadi pemimpin. Yang pertama apa tadi? Yang pertama apa? Al-qawi. Qawi apa dah? Yang kedua al-amin. Apa dah? Apa dah? Amanah. Dua. Qawiyun, amin. Kuat dan amanah. Kuat ni bukan mesti kuat tubuh badan. Mungkin tubuh badan biasa tak kuat, tapi skill dia kuat, ilmu dia kuat, minda dia kuat. Kemudian dia kena ada amanah. Kalau dia kuat saja, hebat dia, kepintaran, keupayaan berucap, kemahiran semua ada, tapi dia tak amanah, apa jadi? Dia songlap duit, salah guna kuasa, betul tak? Tapi kalau dia amanah, dia warak, Masya Allah, Masya Allah, tapi dia tak pandai skill kepimpinan, orang tipu dia, betul tak? Orang tewaskan dia. Jadi dia nak kena ada dua-dua ni. Kuat tu nak merujuk kepada benda apa, bidang apa. Kemudian ahli-ahli siasat syariah tu berbincang pula, kalau dia ni kuat, maksudnya berkeupayaan, ada keupayaan, tapi tak ada amanah. Seorang lagi amanah tapi tak kuat, tak ada keupayaan. Kita nak pilih yang mana? Kalau ada dua calon dia, cepat, masa tak ada ni. Faham tak saya duk ceramah apa ni? Faham tak? Okey. Nak pilih yang mana? Nak pilih yang mana? Bukan amanah parti tu. nak pilih yang mana? Ahli-ahli siasat syariah kata, kita kena tengok jawatan apa kita nak bagi kat dia. Kalau jawatan tu memerlukan amanah yang lebih, kita pilih hak lebih amanah. Kalau dia memerlukan kuat lebih, kita perlu yang kuat. Contoh, kalau jawatan tu perlu kekuatan yang lebih, macam panglima di medan perang. Panglima perang dia mesti apa? Kuat. Pasal dia nak bertempur, dia tak kira duit, dia nak bertempur. Kita kena, kalau ada dua calon, hak mana amanah dia lebih, hak ni kuat lebih. Seorang amanah lebih tapi tak kuat, pergi medan perang, Masya Allah, Masya Allah, pam, mati. Tak boleh lah. Tapi ada yang amanah kuat lebih, tapi dia tak kira, siapa langgar dia hentam, walaupun kau tu tak patut kena hentam lagi. Oh, nak pilih yang mana ni? Kalau boleh kita nak pilih yang perfect lah, tapi dua calon je ada. Kalau di medan perang, kita kena pilih ahli perang dulu. Itu menjawab kenapa Nabi memilih Khalid ibn Walid. Bukan dia tak amanah, tapi dari segi warak dia dibandingkan sahabat yang lain, ada sahabat yang lebih lagi. Khalid ni dia tengok orang silap cakap, orang nak kata aslamna, kami Islam, tapi dia pun tak pandai. Dulu ni dia, orang-orang zaman dahulu, zaman jahiliah, bila dia nak kata, dia nak hina Nabi, dia kata sabak. Sabak ni jadi macam dungu, jadi tak betul sikit lah, keluar agama. Tapi perkataan sabak tu dia keluar agama. Dia tak kata, kalau satu orang tu masuk Islam, dia kata sabak. Mereka ni masuk Islam, mereka tak tahu nak guna perkataan aslamnya, kami telah Islam, pasal masih baru.
Dia kata sabak dah. Dia kata kami dah Islam. Dia bagi tahu kat Khalid. Khalid bunuh dia, bah. Tawanan perang. Nabi kata, Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Ya Allah, aku berlepas diri daripada apa yang Khalid buat. Islam dia tak bagi bunuh tawanan perang ni. Tapi Nabi still appointed Khalid, lantik Khalid. Sebab apa? Sebab keupayaan medan perang Khalid tak ada yang lain boleh tandingi. Bukanlah Khalid ni tak amanah dalam erti kata dia jahat. Dia tak jahat, dia sahabat Nabi. Tapi dia di sudut terlalu cepat bertindak ni ada beberapa kes. Tetapi Nabi terus lantik dia sebab Khalid ni dia apa? Di medan perang tak boleh lawan orang lain. Bila zaman Umar bin Khattab naik memerintah, Umar ni dia sebenarnya dia tak apa berkenan dengan Khalid. Pada zaman Abu Bakar lagi dia komplain Khalid. Bukan dia kata Khalid tu tak bagus dari segi agama apa. Dia kata Khalid kadang-kadang tak kesian ke tentera. Khalid ni kuat. Kuat. Kalau kita pernah tengok Khalid terlibat dalam perang apa sehingga tentera Islam kalah? Perang apa? Ingat tak? Lepas perang Badar, perang apa? Uhud. Ingat tak perang Uhud? Belajar tak perang Uhud? Khalid masa tu di pihak musuh. Dia pusing bukit Uhud tu, dia tewaskan tentera Islam. Bila tentera Islam langgar arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan turun daripada bukit. Bila dia masuk Islam, dia pun hebat. Nabi lantik dia. Kenapa Nabi lantik? Nabi kata, An-nasu kama'adini dhahabi wal fiddah, khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idza faqahu. Nabi kata dalam hadis Bukhari, manusia ini macam galian, seperti galian emas dan perak. Siapa ada pakai emas? Siapa ada pakai emas ya? Pergi sekolah boleh bawa emas? Tak boleh lagi. Di rumah ada tak? Ada tak? Esok nak kahwin pun bagi satu cincin emas kan? Minta besar sikit lah. Okey. Nabi kata manusia ini macam galian emas dan perak. Emas dan perak ni asal macam mana? Dia duduk di atas ke dia duduk dalam tanah? Dia duduk dalam tanah. Nabi kata khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faqahu. Yang terpilih semasa jahiliyah terpilih juga masa Islam bila dia faham. Emas tu duduk dalam tanah lumpur, orang buang lumpur masa kotor, orang buang kotor, orang ambil emas dan perak. Masa dia duduk dalam tanah kotor pun orang pilih dia. Kalau emas duduk di kedai, orang pilih emas ke orang pilih besi? Tentulah orang pilih emas. Nabi kata manusia ini seperti galian, seperti galian emas dan perak yang terpilih semasa jahiliyah, terpilih juga semasa Islam dengan syarat dia faham. Dia kena fahamlah Islam nak jadi pemimpin. Jadi Khalid ni masa duduk jahiliyah pun orang pilih. Bila masuk Islam, Nabi pilih tak? Nabi pilih. Sebab tu bila tokoh-tokoh yang mereka baru masuk Islam, kalau mereka ada skill tertentu, kita pilih mereka, bagi mereka. Jadi bila masuk Islam, Nabi pilih Khalid. Sayyidina Umar dia tak apa suka dengan Khalid. Bukan dia tak suka peribadi Khalid tu, dia tak suka, dia kata Khalid ni kuat sangat. Khalid dia boleh buat semasa musim haji, dia duduk di Iraq, dia ketua tentera, dia tak perasan, dia pecut kuda, dia mari menunaikan haji di Mekah.
Lepas pada tu baru orang tahu, orang bagi tahu Abu Bakar, Khalid mari buat haji. Abu Bakar tulis surat bagi amaran kepada dia, jangan lagi ulangi. Tapi nak ceritanya dia apa? Terlalu pantas. Dia bawa bukit, naik demi bukit, tentera Rom kepung tentera Islam. Tiba-tiba Khalid dah berada lintas kawasan dah. Dia bawa melalui padang pasir yang siapa pun tak berani lalu. Sahabat lain kata, Khalid ni tak tidur ke dia ni? Kuat. Khalid dia tak ada masa berpuisi. Surat yang paling pendek, surat yang ditulis oleh Khalid ibn Walid kepada Iyad ibn Ghanam. Iyad ibn Ghanam ni juga pemimpin, dulu dia pemimpin orang Badui ni. Omar didik dia, Iyad ibn Ghanam ni, sehingga dia rendah diri. Dulu dia ego, sehingga rendah diri. Omar bagi hantar dia sehingga akhirnya jadi dia kabilah dia besar. Khalid tulis surat. Khalid bila nak perang tak cukup tentera, Iyad duduk dalam kawasan, Iyad dengan kaum dia kabilah, dia tribe. Min Khalid ibn al-Walid ila Iyad ibn Ghanam, daripada Khalid bin al-Walid kepada Iyad bin Ghanam. Iyyaka urid adrikni. Iyyaka urid adrikni. 3. Aku mau kau, sila dapatkan aku. Iyad bin Ghanam baca surat Khalid, dia faham. Dia siapkan bala tentera dia pergi join Khalid. Dia tak ada masa. Kepada yang dikasihi Iyad bin Ghanam, apa khabar keadaan kita sekalian sekarang? Saya menulis surat ini kerana bertujuan ingin memohon sikit bantuan ketenteraan kerana kami dalam keadaan memerlukan tentera tambahan. Harap sudilah pihak tuan menerima permohonan ini. Dia tak ada masa Khalid. Iyyaka urid adrikni, aku mau kau datang padaku. Iyad siap tentera pergi tolong Khalid. Sebab apa? Sebab semua orang ikhlas. Semua orang kerja untuk Allah dan Rasul. Masa tu zaman kepimpinan Omar. Saya nak cerita. Omar bin Khattab bila dia naik, dia tak suka Khalid. Pasal dia takut Khalid ni letih tentera. Jadi apa Omar bin Khattab buat? Dia naik saja, dia pecat Khalid. Bila tentera duduk tengah lawan hebat di medan, dia pecat Khalid, dia lantik Abu Ubaidah Al-Jarrah. Omar memang suka ke Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ni skill kepimpinan. Kalau saya nak cerita pimpinan masa Omar dia suka Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah ni, pernah dengar nama Abu Ubaidah Al-Jarrah? Siapa dia? Sahabat Nabi kan? Nabi kata aminul ummah, pemegang amanah umat. Amin hadhil ummah, pemegang amanah umat ni. Omar suka ke Abu Ubaidah. Omar kata, "Lau kuntu mutamanniyan latamannaitu daran mamlu'an birijalin ka'amthali Abi Ubaidah Al-Jarrah." Dalam riwayat wa Mu'adz bin Jabal. Kalau aku ini boleh bercita-cita, aku ingin bercita-cita suatu tempat yang dipenuhi oleh lelaki-lelaki seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia suka ke Abu Ubaidah. Kepimpinan Omar memilih Abu Ubaidah. Ketika tengah perang, Khalid dapat surat, dia dipecat. Padahal Khalid ni perang tak pernah kalah, semua dia menang. Dapat surat, aku pecat kau nanti Abu Ubaidah. Khalid buat apa? Protes? Demonstrasi? Khalid tunggu keadaan reda, tentera semua kemas, baru dah Abu Ubaidah
maklum pada Khalid, barulah Khalid pastikan semua tentera ikut pimpinan yang baru. Khalid sebut satu perkataan, ana la uqatil min ajli Umar wa innama uqatil min ajli Rabbi Umar. Aku tidak berperang kerana Umar, tetapi aku berperang kerana Tuhan Umar. Ini menunjukkan apa? Ikhlas. Bila Abu Ubaidah jadi kepimpinan, bagus, tapi ada tempat yang dia tak boleh buat. Antaranya nak menawan Dimashq. Khalid ni dia dengan pasukan dia, tapi dia tak ikut peraturan lah. Dia tengok tentera tak boleh, dia ada 3 orang, dia panjat kota Dimashq tu secara sembunyi. Akhirnya diterjun masuk ke dalam kota. Terus pasukan Kristian, ingat tentera Islam dah masuk, terus sudi nak berdamai. Sebenarnya Islam tak masuk lagi, pasukan Khalid yang masuk. Masa tu dia dah tak jadi ketua dah. Kata Umar, Khalid ta'ammara nafsah. Khalid lantik diri sendiri jadi ketua. Tapi bukan dia lantik diri dia ketua. Dia tengok yang ni tak berjaya, dia pergi senyap-senyap dia buat. Umar pada akhirnya kata, bila dia tengok pada akhir, dia kata, rahimallahu Aba Bakrin wa kana a'lamu birijali minni. Semoga Allah merahmati Abu Bakar kerana dia lebih kenal tokoh daripada aku. Maksudnya Khalid dia memang hebat dia tak? Bukan, tapi itu pendirian Umar. Tak apa. Saya sebut apa tadi? Kepimpinan kuat dan amanah. Kalau nak bagi orang jaga duit, nak kena pandai ke nak kena amanah yang banyak? Dia ni pandai, kira semua pandai, tapi tak amanah. Seorang lagi calon amanah lah sangat, takut dengan duit ni, tapi taklah pandai sangat. Nak pilih mana? Pasal apa? Kalau tidak duit, macam tu. Nak jadi pemimpin Malaysia, nak dah kuat ke amanah? Kena dua-dua kan, calon ramai kan. Kalau kuat saja tak amanah, duit hilang berbilion-bilion kan. Kalau amanah saja kuat, Masya Allah, pakai soleh, Masya Allah, semua macam ustaz semua, tapi tak pandai, tak ada kekuatan, orang tipu siang malam. Nak kena ada. Macam itulah kita dalam kepimpinan. Yang akhir, habislah masa saya ni. Yang akhir, apa pun dalam hidup kita, ingat supaya kita tak menyesal. Buatlah sesuatu kerana siapa? Allah. Macam Khalid tadi. Kalau kita tidak kerana Allah, kita akan menyesal hidup ni. Orang ni bukan dia kenang sangat budi ni. Hari ni dia puji kita, besok dia lupa kita. Kalau kita jadi cikgu supaya anak murid kenang budi, kita menyesal. Bukan anak murid kita kenang sangat, tapi kalau lillahi ta'ala tak apa, kenang tak kenang, kalau lillahi ta'ala. Kalau kita jadi ibu bapa supaya anak-anak kenang budi, kita menyesal. Kerana ramai anak-anak juga yang tidak kenang budi bila dia dah besar. Tapi kalau kita jadi ibu bapa kerana titah perintah Allah laksanakan, kita tak menyesal. Kerana orang tak kenang pun, Allah akan ada pahala di sisinya. Apa nama masjid ni? Alwi ni siapa? Ada yang kenal, ada yang tak kenal, betul tak? Dia pun berjasa, Syed Alwi, tapi zaman berlalu, manusia pun mula tak ingat. Betul tak? Kita tengok pergi jalan tu, jalan ini nama. Macam itulah pemimpin. Hari ni dia duduk jawatan, semua orang puji dia. Besok datang pemimpin baru, orang dah sebut dia dah. Orang sebut dia tinggal kenang-kenangan dalam buku sejarah saja. Kita berkhidmat untuk sekolah, untuk negeri, samalah juga. Kalau kita tak ikhlas,
orang pun lupa, Allah pun tak bagi pahala. Tapi kalau kita ikhlas, orang mungkin lupa, tapi Allah tidak. Allah tak lupa. Ada pahala kita di sisi Allah. Sebab itu nak jadi pemimpin dalam Islam ni, yang penting ialah ingat, kita beramal ni, kita harap Allah bagi pahala supaya betul kita punya ni. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa saya sebut Sayyidina Umar? Dia sebagai khalifah. Masa dia jadi khalifah, berlaku banyak peperangan. Antara peperangan yang berlaku ialah peperangan Nahawat. Dalam peperangan ini berlaku di era ramai tokoh Islam yang mati. Antara yang meninggal, ketua pasukan tentera itu, An-Nu'man bin Muqarrin, dia meninggal. Ada dalam riwayat Al-Imam At-Tabari ada. Jadi Omar kata, siapa yang meninggal? Omar duduk di Madinah, dapat report, pasukan datang report, peperangan berlaku, orang Islam menang tapi meninggal, ramai tokoh mati. Siapa? An-Nu'man bin Muqarrin. Omar menangis. Siapa lagi? Fulan, orang sebut. Omar sedih. Siapa lagi? Fulan. Lepas pada tu orang sebut, wahai Amirul Mukminin, ada nama sekian-sekian lagi. Walakinnaka la ta'rifuhum. Tapi Amirul Mukminin tak kenal mereka. Kan Omar nak kenal semua. Omar kata apa? La yadurruhum in kana Umar la ya'rifuhum walakin Allah ya'rifuhum. Tidak memberi mudarat kepada mereka jika Omar tidak kenal mereka, kerana Allah kenal mereka. Bila kita buat kerja, mungkin cikgu tak perasan, pemimpin tak perasan, orang besar tak hargai. Tapi yang penting, kalau kita buat kerja kerana Allah, Allah kenal kita. Betul tak? Dia beri pahala. Sebab tu tokoh Islam, insya-Allah kita tak kecil hati. Kita akan buat. Kita akan harungi cabaran. Awak nak puji, awak tak puji, itu second issue. Yang penting Allah mengenali kita. Mudah-mudahan dengan itu kita ada pahala di sisi Allah. Faham tak saya cerita ni? Habis sejam saya cerita, tak masuk kita tajuk. Dan gunakanlah kelebihan yang Allah bagi ni untuk berdakwah, macam dengan Omar, macam dengan Khalid, macam dengan tentera Islam yang banyak. Saya baca dalam hadis Bukhari, Abu Musa Al-Ash'ari, dia terlibat dalam peperangan Zatul Riqaq. Peperangan tu sahabat teruk, panas, kasut tak cukup, ambil kain balut kaki, pijak pasir. Pernah pijak padang pasir? Tak pernah. Pasir lada tu pernah kan? Padang pasir cantik. Kalau ada rezeki nanti satu hari pergi padang pasir. Padang pasir dia halus, pasir dia bersih. Kalau kita tangan kotor kita. Saya pernah pergi beberapa tempat, beberapa negara, piknik di padang pasir. Halus. Ni ada bukit pasir, sekali hilang, nanti ada pula. Tapi bila panas, pijak panas, kaki kita tak rasa, keluar kulit-kulit kita ni. Kulit-kulit kita ni. Sahabat balut kaki mereka. Kata Abu Musa, wasaqatat azfari, tercabut kuku aku. Berjuang sama Nabi, kuku ni tercabut. Sakit tak tercabut kuku ni? Tersepak dinding, pintu tercabut kuku. Oh, sakit dia tak? Panas, tercabut kuku. Abu Musa dia cerita benda tu. Lepas dia cerita, dia macam menyesal. Dia cerita, dia dah zaman kemudian, dah Nabi dah tak ada. Dia cerita, lepas tu dia kata apa? Ma kuntu asna'u
Dzalika li an azkuruhu. Aku tidak buat benda tu untuk aku sebut kepada kamu. Kata dia seakan-akan dia menyesal kerana sebut amal kebaikan dia. Dia kata sebenarnya bukanlah aku sebut sampai tercabut kuku aku tu nak bagi tahu kamu. Ikhlas. Satu hari Sayyidina Umar tengok satu orang makan dengan tangan kiri. Umar kata makan dengan tangan kanan. Dia diam, duduk makan dengan tangan kiri. Umar marah, makan dengan tangan kanan lah. Nabi Islam makan tangan. Habis majlis, dia beritahu Umar, aku makan dengan tangan kiri sebab tangan kanan aku tak ada, putus. Awak tak beritahu. Tangan kanan aku ni putus kerana terlibat di dalam jihad. Aku tak mau. Dah kau tanya juga, aku tak suka nak beritahu benda ni pada orang kerana aku bukan jihad untuk orang. Ikhlas. Sebab tu para sahabat tak stres dalam perjuangan. Menyesal kita membuat bantahan kerana tak termasuk yang dilantik. Dia tak ada. Itu kita. Sebab kepimpinan yang ikhlas. Mudah-mudahan Allah SWT rahmati kita. Terlebih masa saya ni, tak ada lah sisi soal jawab. Lain kali lah insyaAllah. Jumpa lagi. Saya pun nak kena pergi ke tempat yang lain. Terima kasih banyak. Faham kalau saya cerita ni? Kata duduk depan mufti tu, duduk cakap apa di depan tu. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi. Selamat berjaya dalam peperiksaan, dalam kehidupan, dalam kejayaan. Hidup lebih luas daripada peperiksaan, hidup lebih luas daripada sekolah kita, tapi sekolah ada tempat untuk kita membentuk keupayaan kita insyaAllah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.